Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, kita masih lagi berada di dalam tajuk unjuran ortografik. Okey, jadi untuk petang ni, cikgu akan tunjuk macam mana nak selesaikan latihan kita untuk nombor 15. Okey. Kalau tengok soalan, rajah 13 menunjukkan pandangan atas bagi satu objek A. Okey, rajah 13 ini objek A. Menunjukkan pandangan atas. Yang ni adalah pandangan atas. Ataupun nama lain ialah plan. Okey, pandangan atas ataupun plan. Lukis pandangan hadapan dan sisi kanan bagi objek itu. Okey, apabila dekat sini pandangan atas, pandangan hadapan mesti berada di bawah pandangan atas. Maknanya kat sini akan ada, di bawah ni, bahagian sini akan ada pandangan hadapan. Kemudian dia nak sisi kanan. Sisi kanan berada sebelah kanan lah, kat sini. Okey, so macam mana kita nak buat? Okey, yang pertamanya kena wujudkan garisan satah pembahagi. Okey. Satah pembahagi ada kat sini. Okey. Okey. Kemudian kita akan buat garisan 45 darjah di sebelah kanan lah. Okey, ingat mesti menggunakan pembaris ni saja. Yang sudut 45 darjah. Jangan silap ambil yang 30. Okey, ni 45 saja. Kalau tak akan salah lah lukisan kamu tu nanti. Okey, di sini ada garisan 45 darjah. Yang ni 45 darjah sudut kat situ. Okey, jarak. Berkenaan dengan jarak, jarak sini ke garisan bebas. Begitu juga yang ni bebas. Kamu nak jarak lebih luas ataupun lebih kecil, it's up to you lah. Cuma jangan besar sangat. Kalau besar sangat, nanti ruang kat bawah ni dia akan ke bawah. Kemudian lukisan yang sebelah sini akan makin ke kanan lah. Okey, jadi sekarang ni kita akan tengok objek A. Okey, ni objek A. Kita akan lukis pandangan hadapan dahulu. Okey, dia nak kita lukis pandangan hadapan dengan pandangan sisi kanan. Okey, so kita buat pandangan hadapan. Okey, macam mana hadapan? Okey, kita tengok. Pandangan hadapan maknanya kita akan tengok daripada sinilah. Kenapa daripada sini? Sebab kalau tengok yang ni lurus, okey, ni lurus, yang ni lengkung ni bahagian ni. Okey. Jadi yang petak memanjang ni kat sini. Kalau cikgu letak A tang ni bucu ni A, so inilah A dia. Kat sini. Jadi kita akan nampak lah. Pandangan hadapan akan bermula di A daripada sini. Kini pandangan hadapan. Okey, kita tengok. Bila arah sini, kita akan nampak pandangan hadapan akan melibatkan satu permukaan sahaja. Permukaan yang ni, cikgu letak permukaan satu. Okey, permukaan satu ni saja yang nampak. Sebab apa? Yang ni tak nampak. Yang ni condong. Okey, yang ni pula hanya nampak pada pandangan atas. Yang ni pun boleh nampak pada pandangan atas. Okey, yang ni satu saja untuk pandangan hadapan. Okey, macam mana kita nak buat? Kita akan mula buat. Kita akan ambil. Okey, kita unjur dulu. Unjur dulu. Pandangan atas, unjur dulu. Ada 3 garisan kat sini. 3 garisan unjuran. Okey, kemudian kalau kita tengok kat sini, ukuran tinggi dia, ni tinggilah. Tinggi 60. So, kita akan ambil 60. Okey, 60. Cikgu tanda 60. Di sinilah 60. Okey, kemudian satu lagi ke paling bawah lah. Ambil betul-betul ukuran 60. Okey, cikgu dah tanda dah 60 tu. Okey, macam tu. Jadi ukuran ni 60. Okey, kita boleh check sekali lagi. 60.
Okey, 60. Okey. Jadi di sini, ni tinggi, boleh hitamkan lah. Okay, di sini ada hitamkan garis objek. Okey. Yang dah hitam, okey, tanda pada bongkar. Kemudian kat sini garisan tu. Oh, sorry. Bukan di situ, kat sini kat bawah. Okey. Situ. Lagi bawah ni ada garisan lurus, separuh saja. Okey, kat situ. Okey. Kemudian ada garisan tegak. Tegak tu ukuran dia 20. So kita akan ukur lah 20. Okey. Okey. Okey, 20. Okey, cuma tinggal kat sini ni nampak lengkung. Okey, ada lengkung. Cumanya apabila kita melihat pada pandangan hadapan, ia ni berada di satah bawah sekali, dia akan membentuk garisan lurus lah. Ini kita akan nampak lurus. Nampak lengkung, lukis lurus. Okey, macam itulah jawapan dia. Kemudian yang mungkin kamu confuse, nak buat macam mana yang kat sini. Okey, ni nampak lengkung kan? Kita tengok satah ni. Ni merupakan satah condong. Yang ni. Satah ni satah condong. Kalau tengok daripada atas, kita tak nampak condong. Pada pandangan hadapan akan nampaklah dia condong. Menurun daripada atas turun ke bawah. Okey, apabila kat sini lengkung, belakang ni, garisan ni akan bertindan dengan garisan belakang. Yang ni dengan yang ni hanya akan nampak satu garis saja apabila kita melihat pada pandangan hadapan. Okey, bila yang ni dengan yang nampak segaris, walaupun kat sini nampak lengkung, dia akan membentuk garisan lurus. Ikut yang ni, ikut sifat yang belakang. So yang ni lurus. Walaupun dia lengkung, kita lukis pada pandangan hadapan lurus ke bawah. Okey. Maknanya dia membentuk garisan condong lah kat sini. Okey, macam tu. Okey, maka siaplah untuk pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Cuma kena ingat dalam latihan sebelum ni, ramai yang hantar kat cikgu, cikgu kata semak bilangan permukaan yang kamu nampak pada objek mesti sama dengan bilangan permukaan yang kamu lukis. Okey, yang ni cikgu dah lukis lah, adalah satu. Ni. Ada satu lah. Permukaan satu yang cikgu nampak, ataupun kalau cikgu letak A. Okey, ni permukaan A lah. Okey, seterusnya. Untuk pandangan sisi kanan. Okey, cikgu unjuk semua. Okey, pada pandangan atas, okey, pandangan atas ni ambil daripada sini. Bila kena garisan 45 darjah, dia akan turun ke bawah. Okey, di sini ada 3 lah. Cikgu unjuk 3 garisan sebab ada lengkung tang ni. Okey. 3, yang ni yang ketiga. Okey. Ada 3. Jadi kita akan unjuk ke bawah lah. Okey. Ambil betul-betul kat persilangan dia. Jangan salah ambil titik. Okey, ambil betul-betul di persilangan. Ni. Okey, jadi bila turun kita tahu yang ni pandangan sisi kanan. Sisi kanan kita melihat arah ni.
Kita melihat kok sana. Macam tu. Okey, daripada sini. Arah mata pensel cikgu. Lihat kat sana. Arah sana. Jadi kita akan nampak permukaan. Cikgu letak kat sini. B. Okey, akan nampak B. Kemudian akan nampak yang condong ni akan nampak lah. C. Kemudian lagi kat sini ni sebab dia masuk ke dalam. Ni kecil kat depan. Belakang ni dia besar. Ni dia besar. Jadi yang ni masuk ke dalam. Yang ni pun akan nampak juga. Jadi akan ada 3 permukaan iaitu A, B, C. Yang akan nampak pada pandangan sisi kanan. Okey, jadi kita akan lukis. Okey, kita akan buat yang ni dulu. Okey, macam mana kita nak tahu? Yang ni, bahagian B ni dia duduk kat sini. Kat sini. Okey, kalau cikgu letak nombor. Nombor susah kot. Lain kali cikgu ajak nombor. Okey, sekarang ni. Permukaan B ni dia duduk kat sini. So, ni lah kawasan dia. Kawasan B. Okey, jadi cikgu hitamkan kawasan B. Okey. Ini kawasan B. Okey, yang ni. Okey, C. C. Okey, kat sini ada lurus. Okey, jadi luruslah kat sini. Okey. Kat sini pula memanjang sampai habis. Jadi di sini ada garisan. Ingat, bila garis ni, cek nah, dia mesti sampai sini saja. Jangan pula rapat ke sini. Ini salah lah kalau rapat ke sini. Okey. Lepas tu, belakang ni ada lurus kan. Daripada sini, kita melihat di sini, akan nampak ada garisan straight turun ke bawah. Jadi tepi ni lah. Okey. Okey, lagi yang ni. Yang ni walaupun melengkung, still lagi nampak lurus kat bawah. Okey, yang tinggal. Okey, yang ni dah. Kita dah buat dah tadi. Okey, ini pun dah. Yang ni dah. Yang tinggal hanyalah yang ni saja. Melengkung. Maknanya, melengkung tu mesti daripada sini turun ke sini. Okey, yang lengkung ni syarat. Dia ada syarat. Okey, kita tahu pada pandangan ni, yang lengkung ni tang sini. Ni lengkung. Ini lengkung, yang ni lengkung. Ni pada pandangan atas, yang ni pada pandangan hadapan. So, kita nak buat lengkung ni berada di pandangan sisi kanan. Okey, macam mana? Caranya ialah kita bahagi bulatan ni. Ni lengkung yang ada ni kepada 3 titik. Okey. Dia maksimum banyak boleh. Tapi minimum 3. Jadi kita akan buat 3 lah. Tak perlulah nak buat banyak-banyak. 3 saja. Hitam sangat. Ni unjuran saja. Tak boleh hitam. Okey, cara nak letak bebas lah. Cara nak letak ni bebas. Kat mana kamu nak letak? Kenapa cikgu letak kat sini? Okey, cuba tengok nah. Okey, cikgu letak 3 sebab dia nak minimum 3. So, kita buat 3. Tak perlu banyak-banyak. Okey, cikgu letak kat sini A. So, kat sini bawah ni A. Yang ni B. Kat sini B. C. Sini C. Okey, kita unjur. A. Unjur A. B. C. Okey. Yang atas ni pun sama. A. B. C. Jadi kita akan
turun A dengan A. Ingat ni A, ini A, ni line A. So dia akan jumpa dengan garisan tegak A. Okay, A. So, kita dapat titik A kat sini. Ini titik A. Okay, lagi B. Unjurkan titik B, jumpa dengan unjuran B tadi. Okay, dapat kat sini B. Dan last, titik last C. Okay, kat mana C? Terdapat di sini titik C. Okay, ada 3 titik. Kat sini 3 titik. So hasilnya pun akan ada 3 titik. Cuma kita akan menggunakan flexible curve ataupun French curve ataupun bahagian ni. Okay, menggantikan French curve yang ni. Kita akan sambung titik ni daripada sini turun ke C, ke B, ke A dan seterusnya sambung ke sini. Dia akan membentuk lengkung. Yang ni lengkung. Okay, macam mana? Cuba tengok. Macam mana cikgu sambung? Okey, nak sambung ni, dia macam-macam kaedah. Tapi, cari bahagian yang dia nampak lengkung lah. Bila kamu sambung tu lengkung, dia tak nampak lurus. Walaupun macam cikgu nak cari bahagian yang kena 3 titik ni, susah sebab dia tak boleh turun lebih pada ni. Lebih daripada line ni. Okey, katalah cikgu ambil kat sini dulu. Okay. Ke titik A. Kita sambung lagi. Jangan bagi dia lurus. Lurus tu jangan guna bahagian yang lurus lah. Okey. Tak kena sikit tu. Okey. Nampaklah kat sini lengkung. Okey. Macam tu saja. Jadi kita dapatlah sini permukaan C, B, kat sini permukaan A. Okey, nak tengok ada garisan tak kat sini? Perlu hitam ke tak? Tengok kat sini. Ada tak garisan kat sini? Kalau tak ada, macam tu je lah. Ada 3 permukaan. Bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, done.